Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soleha binti Muhammad Nazir. Saya memegang matrik di 2018-108-2319. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan modul pembelajaran saya. Tajuk modul pembelajaran saya ialah penggunaan model pembelajaran mastery untuk menganalisis gaya bahasa yang terdapat dalam sajak Ku Bentang Sehelai Peta. Baiklah, pada bahagian pengenalan, model pengajaran mengandungi unsur-unsur penting yang dapat memberi gambaran tentang proses pengajaran. Pada masa dahulu, pengajaran dianggap sebagai satu proses yang mudah, iaitu pengajaran sebagai suatu penyampaian pengetahuan daripada guru kepada murid. Situasi ini dinamakan sebagai proses pengajaran sehala, iaitu guru sebagai pengajar menyalurkan pengetahuannya kepada murid. Murid yang menerima segala-galanya. Apabila pengajaran sedemikian berlaku, guru merupakan individu yang aktif, manakala murid menerima secara pasif. Tidak terdapat sebarang interaksi antara guru dengan pelajarnya. Tanpa interaksi antara guru dengan murid, maka sukar untuk menentukan sama ada proses pembelajaran telah berlaku ataupun tidak. Murid tidak diberikan peranan aktif sebagai individu yang boleh menentukan pembelajarannya. Namun, keadaan sekarang sudah jauh berubah daripada keadaan seperti itu. Pengajaran lebih disifatkan satu proses yang dengan sengaja dirancangkan dengan objektif dan isi yang dipilih khas untuk disesuaikan dengan keperluan murid. Untuk menentukan proses pengajaran dan pembelajaran berkesan, guru-guru haruslah mengambil pelbagai pertimbangan seperti memilih model-model pengajaran yang boleh memberi kesan positif pada pengajarannya di samping pemilihan kaedah, teknik dan pendekatan yang betul. Baiklah, dalam kajian saya telah memilih pembelajaran mastery untuk menganalisis gaya bahasa yang terdapat dalam sajak Ku Bentang Sehelai Peta. Seterusnya ialah kita masuk kepada penyataan masalah. Masalah yang pertama ialah pengajaran guru yang kurang berkesan menyebabkan pelajar yang lemah berasa terpinggir. Manakala masalah kedua ialah pengajaran dan pembelajaran dalam subjek kesusasteraan Melayu semakin mencabar setelah pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 yang lebih menggalakkan pelibatan pelajar di dalam kelas, iaitu interaksi dua hala antara guru dan murid. Baiklah, kita masuk kepada objektif kajian. Objektif kajian saya yang pertama ialah untuk menganalisis model pembelajaran mastery. Manakala objektif kajian saya yang kedua ialah membincangkan keberkesanan penggunaan model pembelajaran mastery dalam menganalisis gaya bahasa berdasarkan sajak Ku Bentang Sehelai Peta. Baiklah, seterusnya kita lihat kepentingan kajian. Kajian ini penting untuk menilai penguasaan murid dalam mengenal pasti gaya bahasa dalam teks. Kajian ini juga penting untuk guru mengenal pasti murid yang berpotensi dan kurang potensi di dalam kelas. Seterusnya, kita lihat kepada metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Kajian ini dilaksanakan menggunakan kaedah yang khusus untuk memastikan penyelidikan ini lebih terarah dan sistematik. Baiklah, kaedah kajian yang dipilih oleh pengkaji ialah kaedah kepustakaan.
Kaedah kepustakaan merupakan satu kaedah penyelidikan yang memberi tumpuan kepada mesej dengan membuat penelitian secara sistematik terhadap kategori yang dipilih oleh pengkaji. Daripada pemahaman tersebut, pengkaji membuat kesimpulan dan membina pendapat terhadap isu atau aspek yang dikaji. Pengkaji menggunakan kaedah kepustakaan yang merujuk kepada analisis kandungan untuk mengkaji model masteri yang digunakan dalam menganalisis gaya bahasa yang terdapat dalam sajak Kubentang Sehelai Peta. Baiklah, dengan adanya metodologi kajian yang dilakukan akan lebih teratur dan akan mendapatkan hasil kajian yang lebih baik. Metodologi kajian juga boleh dianggap sebagai perancangan awal ke arah mana sesuatu kajian itu akan dibawa, sama ada ke arah kejayaan atau sebaliknya. Baiklah, kita masuk kepada dapatan kajian. Yang pertama, konsep pembelajaran masteri. Pembelajaran masteri merupakan suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang ditetapkan dalam satu unit pembelajaran sebelum ke unit pembelajaran seterusnya. Pendekatan ini memerlukan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti serta memberi fokus kepada masa pembelajaran yang diperlukan. Dalam proses melaksanakan pembelajaran masteri, cabaran utamanya ialah menyediakan masa yang mencukupi untuk mengatur strategi-strategi pembelajaran untuk memastikan semua pelajar akan mencapai keupayaan yang sama. Seterusnya, kita lihat kepada model pembelajaran masteri pula. Terdapat beberapa langkah yang terdapat dalam pembelajaran masteri. Yang pertama ialah penentuan hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran merupakan objektif pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid pada akhir sesuatu unit pembelajaran. Hasil pembelajaran perlu ditentukan untuk mengenal pasti apa yang perlu dikuasai oleh murid dan memberi tumpuan dalam penguasaan hasil pembelajaran. Yang kedua ialah pengajaran dan pembelajaran. Semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru perlu mengenal pasti kebolehan dan keupayaan murid berbeza-beza. Guru mestilah membuat kepelbagaian kaedah pengajaran, seterusnya mengambil kira kemudahan yang sedia ada dan juga masa yang diperlukan untuk mengajar. Terdapat dua pendekatan yang boleh digunakan oleh guru, iaitu pendekatan berpusatkan guru dan pendekatan berpusatkan murid. Manakala yang ketiga ialah penilaian. Penilaian adalah suatu proses untuk mengesan perkembangan, kebolehan, keupayaan dan pencapaian murid. Penilaian juga adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. Penilaian dalam pembelajaran masteri perlu dirancang, dibina dan ditadbir oleh guru. Seterusnya, yang keempat ialah tindakan susulan. Tindakan susulan dalam pembelajaran masteri dijalankan setelah kelemahan dan kekuatan pembelajaran murid telah dikenal pasti. Tindakan susulan ini bertujuan untuk memastikan kelemahan murid tidak terhimpun dan boleh menyebabkan terjejas kepada pembelajaran yang seterusnya. Tindakan susulan boleh dilakukan melalui aktiviti pemulihan dan aktiviti penggayaan. Aktiviti pemulihan merupakan aktiviti yang dirancang untuk membantu murid yang belum melepasi aras masteri.
pemulihan dijalankan untuk memperbaiki kelemahan pembelajaran yang telah dikenal pasti. Contoh aktiviti pemulihan yang boleh dijalankan adalah mengajar dengan cara yang memudahkan untuk mengingat, seperti menggunakan bahan visual, menyusun maklumat dalam bentuk ringkas seperti rajah, carta atau peta minda, dan melatih murid mengenal pasti idea utama. Maksudnya carta tadi tu guru melatih untuk mengenal pasti idea utama. Manakala aktiviti penggayaan dijalankan untuk murid yang telah menguasai aras masteri. Aktiviti penggayaan dirancang untuk memberi peluang kepada murid menjalani aktiviti pembelajaran yang lebih mencabar dan menarik, memperluas pengalaman dan memperkukuh kefahaman murid, menambahkan sifat ingin tahu dan meningkatkan kemahiran berfikir serta meningkatkan semangat berdikari dalam pembelajaran. Terdapat dua aktiviti penggayaan, iaitu pengukuhan dan pengembangan. Baiklah, pembelajaran masteri terdapat 9 langkah-langkah untuk pengajaran model masteri seperti objektif, unit pengajaran dan pembelajaran, penerangan guru yang jelas, jenis pelibatan murid, masa yang mencukupi, penilaian formatif, guru membuat pembetulan dan pemulihan, dan akhir sekali adalah penaksiran dan penilaian. Baiklah, pada bahagian dapatan kajian ini saya tidak menyentuh kepada gaya bahasa kerana gaya bahasa ini perkara yang umum untuk kita ketahui. Tetapi dalam penulisan saya dalam modul pengajaran, saya ada menyentuh berkenaan dengan gaya bahasa, berkenaan dengan model model pembelajaran masteri yang telah diaplikasikan dalam menganalisis gaya bahasa yang terdapat dalam sajak Kubentang Sehelai Peta. Cuma dalam pembentangan kali ini saya cuma menyentuh kepada model pembelajaran masteri. Kesimpulannya, model masteri sesuai untuk PDPC kerana dapat membantu guru untuk mengenal pasti potensi dan prestasi pelajar. Setelah guru mengenal pasti prestasi pelajar, guru boleh merancang pengajaran yang sesuai bagi tahap seseorang pelajar. Langkah yang boleh diambil sama ada pemulihan untuk pelajar yang belum mencapai tahap masteri dalam sesuatu unit pembelajaran. Manakala langkah penggayaan bagi pelajar yang sudah mencapai tahap masteri bagi sesuatu unit pembelajaran. Sekian, terima kasih.